Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Tahun Baru 2021. Kami di RTM mengucapkan kepada anda yang setia menonton kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Alhamdulillah, menginjak ke Tahun Baru, sudah semestinya kita masih memerangi dan juga kita masih mendepani pandemik COVID-19. Cuma persoalan yang pasti, walaupun kita sudah melakukan dan juga mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, kita masih tertunggu-tunggu dan tertanya-tanya bagaimanakah bentuknya pelaksanaan bagi pemberian vaksin yang akan diumumkan oleh kerajaan dan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa yang pasti, telah pun diumumkan bahawasanya Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi individu pertama di Malaysia untuk menerima vaksin COVID-19. Cuma bagaimana corak polisi pelaksanaannya akan sama-sama kita tekuni dan juga kita berikan suluhan yang mendalam pada malam ini untuk kita bercakap tentang vaksin COVID-19 garis panduan perubatan, dan saya amat bersahati untuk bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hayati binti Rusri, Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga bersama dengan saya ialah Dr. Saidatul Nurbaya Buang, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, Doktor. Selamat Tahun Baru kami ucapkan. Dan sebelum itu, tahniah juga kepada warga Kementerian Kesihatan Malaysia kerana dalam tempoh setahun kita memerangi pandemik COVID-19, pencapaian yang cukup cemerlang dan juga dipuji oleh seluruh rakyat Malaysia. Buat permulaan, kita mulakan dengan Datuk dahulu. Mungkin kita menilai kepada tindakan kerajaan untuk memberikan vaksin kepada peratusan yang tinggi bagi rakyat Malaysia. Singapura sudah menjadi antara negara Asia Tenggara pertama yang memberikan vaksin dan Malaysia akan menyusul kemudian. Jadi apakah rasionalnya dalam kita menilai proses terkini dan juga terbaru untuk pemberian vaksin COVID-19, Datuk? Okay, terima kasih banyak, Encik Ismail. Pertama, saya ucapkan terima kasihlah bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia kerana sudi menjemput kami berdua ni pada malam ini. Tapi yang tajuknya amat penting, especially now di peringkat di mana kita memberi penekanan mengenai satu ialah dari segi langkah-langkah pencarian kawalan ke arah untuk menangani COVID-19. Kita tahu bahawa sekarang ini kes makin meningkat, dan juga kluster juga sangat meningkat. Jadi antara public health measures yang perlu kita tekankan adalah dari segi pemberian vaksin. Jadi, tapi cuma di sini saya ingin tekan bahawa walaupun apabila vaksin telah mula diberikan kepada rakyat Malaysia, kita perlu ingat bahawa public health measures yang sedang kita laksanakan saat ini, langkah pencegahan kawalan, norma-norma baru yang sedia ada yang kita kena amalkan, budayakan ini perlu diteruskan. Jadi itu sebab kita telah adakan beberapa jawatankuasa untuk actually melihat dari segi perolehan vaksin ini, bagaimana kita nak laksanakan pemberian vaksin dan tengok dari segi pemantauan untuk memantau keberkesanan vaksin ini di seluruh Malaysia. Okey. Ada beberapa penyedia perkhidmatan vaksin yang akan diberikan ataupun yang sudah pun dikenal pasti untuk diluluskan pemberian vaksinnya. Kalau dikongsikan oleh Datuk, ada 3 yang utamanya untuk diberikan dan juga mula diedarkan. Cuma dari segi melihat kepada walau apa pun jenama vaksin itu, walau dari mana pun sumbernya, persediaan KKM sendiri dalam memastikan agar perkara-perkara seperti contingency plan, persediaan sekiranya apa-apa kesan sampingan yang berlaku ataupun bagi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepentingan vaksin itu antara persediaan utama oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa yang boleh dikongsikan, Doktor, dalam menilai persiapan dan juga persediaan ini? Okay, terima kasih Ismail atas soalan tersebut. Sama. Memang satu cabaran sebenarnya untuk Kementerian Kesihatan, ya. Apa yang dikatakan tadi, kita perlu memberi suntikan kepada 23 juta penduduk di Malaysia. Tetapi Kementerian Kesihatan telah memulakan persediaan dari awal. Apabila kita dimaklumkan, kita telah pun mula bekerja, ya. Di mana kita ada beberapa jawatankuasa. Yang satu, kita tahu jawatankuasa yang menilai vaksin-vaksin akan masuk. Yang kedua, kita ada jawatankuasa yang sebenarnya melihat dari segi membuat perolehan, ya, kerana vaksin ini bukan adalah satu ubat yang memerlukan penjagaan suhu yang sangat sensitif, khususnya kalau kita kata ada satu jenis yang memerlukan penjagaan suhu di bawah 80 darjah paras sejuk, ya. Dan juga kami juga telah bersedia, ya, dari segi bagaimana merancang pelaksanaan, ya. Contohnya apa yang kita lakukan sekarang, kita telah pun berbincang, ya, dan juga telah memikirkan di manakah kita akan menempatkan peti-peti sejuk khas, ya. Kita panggil sebagai ultra low temperature freezer, ya, untuk menempatkan vaksin-vaksin yang akan sampai. Kerana sekiranya Malaysia tidak bersedia dengan peti sejuk, kita akan menghadapi masalah sekiranya vaksin tiba. Yang kedua, selain itu kita juga perlu menyediakan, ya, fasiliti-fasiliti yang akan memberi vaksin nanti. Ya, di mana kita akan melengkapkan fasiliti ini dengan
peralatan rangkaian sejuk, peralatan untuk imunisasi. Yang ketiga, kita juga sedang dalam perancangan membuat SOP dan garis panduan untuk melatih anggota kita bagaimana untuk mengendalikan vaksin ini dari segi awalnya daripada vaksin dia baru masuk hinggalah selepas vaksin diberi kepada penerima vaksin. Dan finally kita juga sedang dalam rancangan dan telah pun bermula rancangan ini di mana Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan Kementerian Multimedia dalam menyediakan pelan promosi. Dan salah satunya paling kalau dilihat adalah pada hari ini dinyatakan tentang tinjauan melalui kesediaan rakyat Malaysia menerima vaksin. Okey. Adakah untuk vaksin ini nanti akan dijadikan satu suntikan yang wajib untuk seluruh rakyat Malaysia ataupun akan ada pilihan yang boleh dinilai sama ada ingin ataupun mahu menerima vaksin ataupun tidak, dan juga mungkin lokasi-lokasi yang menjadi pilihan kepada individu ataupun rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksin, Datuk? Okey. Ini soalan yang amat penting ingin kita tekankan silah. Kita tahu bahawa kita lihat dulu kepada program imunisasi kebangsaan Malaysia sekarang ini. Di mana kita berikan setiap ini kepada kanak-kanak lah. Pada masa ini kita tidak as a compulsory, maknanya mewajibkan setiap individu untuk ambil vaksin ini. Jadi begitu juga untuk vaksin COVID-19 ini. Yang penting sekarang ialah kami ingin menggalakkan individu ini untuk mengambil vaksin ini untuk memastikan ia akan dapat memberi protection kepada mereka, sebab apabila vaksin diberikan kepada individu, seorang itu akan develop antibody atau antibody akan dihasilkan apabila vaksin ini diberi suntikan. Dia anggap sebagai agen akan masuk dalam badan kita dan dia akan merangsang penghasilan antibody ataupun immunity kepada seorang itu. At the same time juga actually antibody yang dihasilkan ini dia akan mengenal pasti virus yang akan masuk dalam badan kita. Jadi apabila dapat tahu bahawa apabila kita dapat jangkitan, this vaksin akan beri protection, because antibody ini akan beri protection pada badan kita daripada dapat jangkitan sebagainya. Jadi indirectly vaksin ini penting dan ia perlu diambil berat keperluan pengambilan vaksin ini. Walaupun ia tidak diwajibkan, tetapi yang penting sini kita hendak menggalakkan setiap individu, terutama untuk vaksin COVID-19 ini yang berumur 18 tahun dan ke atas lah sekarang ini, supaya mereka mengambil vaksin ini. Dan kita faham bahawa buat masa ini vaksin ini belum ada di dalam pasaran dalam negara Malaysia. Tetapi sekarang ini kerajaan telah berusaha seraya upayalah untuk memastikan kita mendapat bekalan vaksin yang mencukupi untuk memastikan kita akan mendapat sungkuran 60% daripada jumlah populasi dalam Malaysia, iaitu lebih kurang ke 23 juta lah. Jadi kita lihat dari segi bagaimana kita nak memastikan dengan adanya vaksin ini kita boleh mewujudkan situasi herd immunity. Herd immunity ini paling penting. Sebab katalah sekarang ini seseorang individu itu telah diberi vaksin. Jadi dia akan beri protection kepada seorang itu saja. Tapi apabila katalah dalam satu komuniti yang ramai, sebahagian besar yang telah diberi vaksin, so kita tahu bahawa sebahagian besar pada mereka telah memastikan antibody ataupun protection ke atas diri masing-masing. Jadi dengan ini kita harap immunity ini akan terdevelop, herd immunity ini akan wujud situ dan akan mencegah penularan jangkitan kepada penduduk yang lain. Itu pentingnya vaksin ini untuk supaya ramai lagi rakyat dapat dilindungi daripada jangkitan ataupun mendapat penularan jangkitan selanjutnya. Jadi saya di sini ingin menekankan dan juga ingin menggalakkanlah setiap individu yang berumur 18 tahun ke atas, apabila vaksin ini telah berada di pasaran, dan pihak KKM telah pun merancang bila di mana untuk kita berikan vaksinasi ini. Jadi kita akan mulakan enroll apabila vaksin telah mula kita peroleh lah dalam pasaran. Awal-awalnya bulan 2 lah. Kita harap begitulah ya, seawalnya awal tahun 2021 ini. Apabila Datuk bercerita tentang penghasilan antibodi tubuh badan itu, ada juga beberapa kes yang dilaporkan pesakit yang positif COVID-19 tidak bergejala, pulih dengan sendirinya tanpa perlu makan ataupun konsum ubat antiviral ataupun perlu diintubate dan melalui proses ICU dan sebagainya. Jadi ada dua ataupun 3 kategori pesakit, iaitu mereka yang boleh pulih dengan sendiri dengan antibodi yang melawan badan dan juga perlu mendapatkan bantuan perubatan. Makanya dalam hal ini kita melihat mungkin ada beberapa golongan yang sesuai ataupun tidak sesuai untuk diberikan vaksin. Sudah pasti golongan kanak-kanak sudah tidak diberikan vaksin ini dalam kenyataan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma 18 tahun ke atas itu, apakah kategori individu 18 tahun ke atas yang layak, sesuai dari segi perubatan untuk diberikan vaksin COVID-19, Doktor? Secara umumnya, kalau kita lihat vaksin ini sesuai untuk mereka berumur 18 tahun ke atas.
Tetapi kita juga melihat kita mengesyorkan sangat-sangat sebenarnya untuk golongan yang senang dijangkiti virus dengan teruk. Khususnya macam mereka yang ada penyakit komorbid ataupun penyakit kita panggil macam diabetes, hypertension, obesity, kanser dan sebagainya. Ini memang sangat kita menggalakkan mereka mengambil, walaupun kita kata nanti vaksin ini secara voluntary. Yang keduanya, semua mereka berumur 18 tahun ke atas dan layak. Tetapi kita juga ada dengar bahawa akan berlaku kes di mana ada orang yang tidak develop allergy. Jadi untuk mereka kita akan mengambil precaution. Sesiapa sahaja di luar sana yang nak ambil vaksin tetapi ada sejarah allergy yang teruk sebelum ni, dia perlu maklumkan kepada anggota kesihatan sebelum diambil. Dan kerana kita perlu menilai sama ada dia boleh ambil ataupun tidak. Okey, satu lagi kategori yang kita beri precaution adalah ibu hamil. Dan juga ibu yang sedang menyusukan anak. Jadi ini adalah kategori yang kita kata sekiranya mereka hamil, khususnya di awal kehamilan, mereka perlu memaklumkan kepada kita untuk kita nilai kesesuaian dia mengambil vaksin ataupun tidak. Okey. Apakah seseorang pesakit yang ingin mendapatkan vaksin perlu mengisi borang pengisytiharan individu ataupun pesakit, ataupun ada beberapa safety clause yang perlu untuk dipatuhi dan perlu untuk dibaca terlebih dahulu sebelum vaksin boleh mula disuntik atau diberikan kepada pesakit? Satu soalan yang sangat penting. Kita tahu vaksin ini sebagai vaksin voluntary. Jadi itu adalah hak kepada individu ini tadi untuk memilih menerima ataupun menolak. Walaupun KKM nak sangat supaya klien kita menerima. Sebelum mereka diberi suntikan, mereka akan diterangkan vaksin apa yang mereka nak dapat. Di mana mereka akan disuntik. Mereka akan maklumkanlah vaksin ini akan disuntik di bahu. Sebanyak dia perlu untuk menjadi efektif, dia perlu kena ambil 2 dos ikut selang waktu ditetapkan. Dan berlaku juga kebarangkalian. Kita tahu ada kesan-kesan yang ringan mungkin berlaku. Dan kita maklumkan kepada mereka benda ini. Setelah itu kita kata setelah anda faham, anda boleh memilih. Dan kalau anda bersetuju, tanda tanganlah borang persetujuan ini. Di mana selepas mereka menandatangani borang tadi, kita akan buat dalam 2 salinan, di mana satu salinan adalah diserahkan kepada klien tadi untuk simpanan mereka. Satu lagi simpanan pula berada di dalam simpanan Kementerian Kesihatan. So itu proses yang kita fikirkan akan berlaku semasa vaksinasi nanti. Jadi ada beberapa prosedur yang perlu dipatuhi dan juga ada beberapa peraturan yang perlu untuk dipenuhi kedua pihak KKM dan juga pihak klien ataupun pesakit ataupun mereka yang nak mendapatkan vaksin. Cuma Datuk, baru-baru ini ataupun mungkin dalam bulan Disember tempoh hari, ada kajian dan survey yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melihat kepada persetujuan ataupun ketidaksetujuan rakyat Malaysia terhadap pemberian vaksin ini, dan capaian itu sudah pun menunjukkan lebih 60% rakyat Malaysia bersetuju secara sepenuhnya untuk pemberian vaksin. Apakah sebenarnya alasan dan juga rasional di sebalik survei yang dilaksanakan sehingga menerima penyertaan lebih 200,000 lebih rakyat Malaysia ini, Datuk? Okey, saya rasa kajian ini penting sebenarnya. Because sekarang ni kita tahu vaksin adalah jenis vaksin yang baru. Dan kita juga tahu bahawa di luar sana terdapat juga banyak gangguan ataupun isu-isu tertentu yang dibawa oleh orang tertentu, perkara sinis yang mengatakan vaksin ini tidak sesuai, tidak perlu diambil dan sebagainya kan. Jadi perkara ini apa yang kita buat ialah untuk memastikan, pertama untuk mengetahui sama ada rakyat tahu tak, publik tahu tak bahawa pentingnya vaksin ini, dari segi penerimaan mereka, keperluan vaksin ini dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa memang beberapa kajian telah dijalankan. Bukan hanya kajian baru-baru diadakan, tetapi sebelum ini kita juga pernah mengadakan kajian health mortality survey pada tahun 2016, di mana lebih daripada 80% mengatakan bahawa vaksin ini penting untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Dan kajian lain juga telah dijalankan seperti oleh CRC ataupun clinical Institut Tingkah Laku Klinikal, di mana mereka telah mendapati bahawa
lebih daripada 70%, lebih kurang 75% dapati mereka bersedia menerima suntikan ini apabila ia telah berada di pasaran. Dan satu lagi kajian kita tahu bahawa telah diadakan oleh Ipsos di mana melibatkan 19,000 lebih responden pada masa itu dan melibatkan 27 buah negara terlibat, di mana Malaysia one of the country yang terlibat. Dan daripada kajian itu dapati bahawa lebih kurang 80 lebih peratus daripada rakyat Malaysia ini bersedia untuk menerima vaksin ini apabila berada di pasaran. Dan terdapat segelintir lah yang menolak. Ini mungkin disebabkan oleh mereka belum memahami lagi dari segi side effect dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan bahawa masa ini kita nampak penerimaan terhadap vaksin COVID-19 ini amat baiklah. Dan kita amat menggalakkan supaya Malaysia mungkin sekiranya mereka merasa was-was, tidak pasti, tidak faham mengenai vaksin ini, mungkin mereka boleh datang kepada kami ataupun pergi ke laman web kami, sama ada melalui CPRC Kebangsaan atau KKM, laman web KKM untuk mereka mengetahui lebih mendalam mengenai vaksin ini. Walaupun sebegitu, peratusan yang tinggi itu menggambarkan jumlah majoriti rakyat Malaysia yang besar untuk bersetuju dan juga memberikan persetujuan mereka terhadap pemberian vaksin COVID-19. Datuk dan juga Doktor, kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Illustrating life. Powerful visuals for health and medicine. Technology is making the experience of receiving radiation therapy more comfortable and is up to 75% faster. TrueBeam is a linear accelerator. It's chest, the abdomen, the pelvis, but even legs. An experienced medical team ensures the best outcome for the patient. Innovations in medicine. Sesuai untuk tema minggu ini. Tugas pertama Adrian adalah untuk mencari jenis langsir yang kalis cahaya dan panas tapi tidak bercanggah dengan dinding utama serta nampak serasi dengan perabot lain. Tiga, dua, satu. Wow. Anda sedang menonton penginapan unik. Satu-satunya rancangan yang dibawakan khas untuk anda yang menginginkan satu penginapan yang berbeza. Pengalaman tersebut akan saya bawakan kepada anda agar anda sendiri dapat menilai, melihat sendiri dan menikmati pengalaman yang baru dan unik. Jadi untuk anda yang inginkan satu pengalaman yang baru dan berbeza, teruskan bersama saya untuk menyaksikan penginapan unik. Kerajaan akan terus mengadakan rundingan dengan syarikat-syarikat farmasutikal yang lain bagi memastikan negara kita mempunyai jaminan akses bekalan vaksin percuma yang mencukupi. Vaksin yang akan diperolehi juga akan dipastikan selamat dan berkesan untuk meyakinkan rakyat bahawa
vaksin yang diperolehi adalah selamat dan berkesan, saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Bersua kembali di saluran berita RTM dan TV1 untuk bicara naratif pada malam ini memulakan tahun baru 1 Januari 2021. Saya masih lagi bersama dengan yang berbagi, Datuk Dr. Nurhayati binti Rosli dan juga Dr. Saidatul Nurbaya Puang. Datuk, tadi kita sudah bercerita tentang apakah rasional di sebalik pelaksanaan pemberian vaksin oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma yang ingin diketahui oleh masyarakat dan juga orang awam adalah tentang setiap apa yang diberikan ataupun dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan perlu melalui standard prosedur perubatan antarabangsa. Dan sudah pasti untuk pemberian vaksin melalui beberapa fasa ujian, bukan saja ujian klinikal di makmal tetapi juga ujian klinikal terhadap manusia. Mungkin boleh dikongsikan tentang vaksin yang akan kita terima ini, adakah sudah melalui sempurna ujian-ujian klinikal yang perlu untuk diluluskan dan juga perlu dilalui prosesnya, Datuk? Okay, I think seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Kesihatan Malaysia mengenai beberapa jenis vaksin yang telah kita pun membuat perjanjian lah, walaupun vaksin ini belum ada lagi dibawa masuk ke Malaysia, tetapi dalam proses penilaian. Contohnya vaksin daripada COVAX Facility, kita telah buat perjanjian dengan COVAX Facility, di mana kita harap kita dapat bekalan perolehan sebanyak 10% daripada jumlah yang diperlukan. Kemudian kita juga telah menandatangani dengan Pfizer, syarikat Pfizer, pembekal Pfizer, iaitu kita harap kita dapat bekalan lebih kurang 20% daripada jumlah vaksin yang diperlukan. Dan satu lagi adalah AstraZeneca, yang latest adalah AstraZeneca. Jadi daripada ketiga vaksin ini, dua vaksin kita nampak di sini bahawa daripada 52 syarikat pembekal vaksin ini, 10 syarikat ini telah pun melalui fasa klinikal trial ketiga. Jadi that's why sekarang ni seperti contohnya tadi Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ada beberapa lagi jenis vaksin atau pengeluar, syarikat vaksin pengeluar yang telah melalui 10 fasa klinikal trial ketiga, di mana kita menunjukkan bahawa apabila mencapai tahap fasa ketiga ini, kita lebih dapat bahawa benda ini, kajian ini dijalankan di kalangan human, manusia. So dari tempoh kajian itu kita dapat, dia akan melihat dari segi keberkesanan, dari segi side effect ataupun apakah kemungkinan yang akan berlaku sekiranya dapat vaksin dan sebagainya. Jadi benda ini penting. Data-data ini yang penting yang kita perlukan daripada setiap syarikat farmaceutical yang akan membekalkan vaksin. Sebagai contoh sekarang ni, syarikat Pfizer, vaksin dari Pfizer, kita masih lagi dalam proses penilaian oleh pihak NPRA, iaitu di bahagian farmasi KKM. Jadi penilaian ini memerlukan masa yang lama sebab melalui proses tertentu, sebab kita memerlukan data-data dari segi saintifik, data-data teknikal yang perlu dianalisa oleh pihak NPRA. Jadi apabila untuk membuat penilaian ini, ia perlu membuatnya dengan begitu teliti untuk memastikan vaksin yang kita akan peroleh ini, yang kita akan berikan kepada rakyat Malaysia ini adalah vaksin yang selamat untuk digunakan, berkualiti tinggi dan juga mencapai keberkesanan yang tinggi. Oleh itu, sesuai kita orang selalunya bertanya kenapa Malaysia belum dapat lagi vaksin, why Singapore telah pun memulakan vaksinasi. Sebab actually kita, yang penting ialah kita dokumen-dokumen baru dikemukakan oleh pihak Pfizer dalam bulan 12 ini, dan ia memerlukan beberapa bulan untuk pihak NPRA membuat assessment dan sebagainya, dan insya-Allah saya rasa pada awal tahun ini mungkin lepas NPRA telah membuat penilaian, sekiranya ianya mematuhi 3 perkara penting tadi itu, berkualiti, selamat untuk digunakan dan juga berkesan, dan dia akan didaftarkan di bawah pihak berkuasa kawalan dadah Malaysia. So with that, then barulah kita akan mula tengok enrolment kepada pelaksanaan vaksin sebagainya. Jadi itu pentingnya vaksin ini, ya. Namun Datuk, adakah penilaian oleh NPRA itu akan memberi kesan kepada penjadualan asal yang diumumkan oleh Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mula diberikan vaksin secara berperingkat untuk kumpulan pertama yang dikatakan untuk frontliner ataupun petugas-petugas perubatan? Okey. Buat masa ini pihak NPRA telah bekerja keras. Dia very committed lah. Siang malam dia cuba serai upaya untuk memastikan
hasrat untuk rakyat Malaysia menerima vaksin ini dalam tempoh awal tahun 2021. InsyaAllah benda ini kita berharap kita dapat capai atau target pada awal tahun inilah ya. Jadi untuk itu yang penting sekarang ni kita ada 3 kumpulan sasaran yang kita akan berikan vaksinasi ini. Kumpulan sasaran pertama ialah segi frontliners. Frontliners ini bukan hanya melibatkan anggota kesihatan tetapi juga melibatkan semua frontliners yang telah sama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menangani COVID-19 di Malaysia ini. Seperti kementerian-kementerian lainnya seperti juga pihak polis, PDRM, daripada ATM, rela, bomba, immigration, custom, pihak penjara dan banyak lagi lebih kurang 13 agensi yang telah kita senaraikan yang akan sama akan menerima vaksin ini pada peringkat awal. Kemudian ialah sasaran kedua ialah kumpulan yang mereka berumur lebih daripada 60 tahun dan juga yang mereka mempunyai faktor komorbid atau faktor risiko tinggi seperti yang mempunyai penyakit kronik, hypertension, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, betul juga saluran pernafasan yang mungkin kronik dan sebagainya. Kumpulan ketiga ialah rakyat Malaysia dewasa yang berumur 18 tahun ke atas yang kita telah targetkan. Jadi kita kata tadi kita perlu sekurang-kurangnya 60% daripada seluruh rakyat Malaysia ini kita dapat berikan vaksin ini ya, vaksin COVID ini untuk mencapai herd immunity. Jadi oleh itu kita telah buat perancangan untuk memperoleh vaksin ini untuk jumlah tersebut. Jadi sebab itu actually sekarang ini kerajaan telah berusaha supaya melalui 2 kementerian yang telah diberi mandat untuk membuat perbincangan dengan syarikat tertentu seperti dengan pihak MUSTI dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita walaupun kita telah mendatangi 3 jenis daripada 3 syarikat tetapi pada masa sama kita masih lagi terus berusaha untuk mendapatkan bekalan-bekalan ini untuk mencukupkan 60%, sekurang-kurangnya 60% bekalan vaksin daripada jumlah total population rakyat Malaysia ini. Jadi kita berusaha upayalah untuk memastikan mencapai herd immunity tersebutlah. InsyaAllah dengan gandingan daripada NPRA, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak berwajib dalam memastikan agar setiap usaha dan juga kementerian yang terlibat seperti MUSTI juga dapat memastikan agar penjadualan asal untuk pemberian vaksin itu dapat disempurnakan dengan segera. Cuma ada persoalan yang ingin saya tanyakan mungkin kepada doktor. Di laman sesawang ataupun di laman Twitter KKM ada juga meletakkan infografik tentang perbezaan vaksin yang diperolehi, antaranya Pfizer iaitu jenis vaksinnya adalah mRNA, AstraZeneca adalah jenis vaksinnya adenovirus, Sinovac virus ternyata aktif, CanSino Biologics adenovirus dan juga Sinopharm adalah virus ternyata aktif. Jadi mungkin ramai nak mengetahui kalau sebelum ini kita hanya cerita tentang apakah itu vaksin COVID-19, tetapi jenis-jenis vaksin COVID-19 itu juga dinyatakan ada tahap keberkesanannya. Jadi bagaimana itu pelaksanaan untuk tahap keberkesanan vaksin? Adakah di hospital kerajaan lain jenisnya, hospital swasta lain jenisnya? Bagaimana, doktor? Agak menarik kataannya 90%, 95% ya. Okey, apa maksud yang dimaksudkan dengan perkataan berlainan vaksin, berlainan peratusan efikasinya? Ya, sebenarnya dalam vaksin ini termasuklah vaksin kanak-kanak ya. Vaksin ini dianggap berkesan apabila ya efikasinya meningkat semakin tinggi. Ya. Dalam konteks kita kata pada vaksin COVID-19 ni tadi, kita tengok tadi walaupun vaksin ini berbeza-beza sumber, bila kita kata mRNA, adenovirus dan sebagainya, tetapi kesemua vaksin ini melalui trial menunjukkan mereka mampu ya mencapai efikasi melebihi 95%. So apa dimaksudkan dengan 90% ini tadi? Ini dari segi sebab kita tahu vaksin ini kalau boleh memanglah kita nak 100% berkesan. Tetapi sebagaimana ubat juga sekarang kita tahu ia tidak mencapai keberkesanan tersebut. Maksudnya di sini apabila kita memberi vaksin itu kepada contohnya 100 orang ya, daripada 100 orang tadi kalau kita kata 95% efikasinya, bermakna kita berjaya melindungi 95 orang daripada 100 ni tadi daripada dijangkiti ya. Dia dapat melindungi 95 orang daripada 100 orang. Itu maksudnya perkataan efikasi ini tadi. So itu setiap vaksin ini bergantung kepada jenisnya dan kaedah pelaksanaannya, ia akan mempunyai efikasi yang
berbeza. Okey. Cuma itulah dia Datuk, pilihan-pilihan jenis vaksin itu adakah berbeza juga? Pilihan lokasi vaksin diberikan, fasiliti kesihatan yang akan memberikan jenis vaksin dan juga untuk golongan mana yang sesuai diberikan dengan jenis vaksin yang mana. Adakah itu termasuk dalam perbincangan pihak KKM? Sebab melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga bersama dengan pihak MOSTI dan beberapa agensi lain, kita banyak membincangkan dari segi perancangan, pelaksanaan dan juga pemantauan dan sebagainya. So dari segi aspek pemberian vaksin ini, dari segi lokasi jenis vaksin diberikan bergantung kepada vaksin apa yang kita akan perolehi. Ya. That's why sekarang ni, katakanlah sekarang ni Pfizer adalah vaksin pertama yang kita akan perolehi dalam tempoh terdekat ini. Jadi because bila vaksin Pfizer ini kita dapati dia punya aplikasi dia ataupun keberkesanan dia bukan 95%. Tapi ia memerlukan 2 dos. Maknanya dos pertama dan 21 hari kemudian baru kita vaksinate second dose. So selepas 2 kali suntikan barulah efikasi dia mencapai mungkin 95%. Jadi benda ini penting. Jadi apabila begini, selalu kita akan cuba saya upaya apabila seorang itu mendapat suntikan vaksin kali pertama vaksin jenis Pfizer, so kali kedua, dos kedua mesti diperolehi daripada vaksin Pfizer. Ya. Apabila kita memulakan vaksin katalah menggunakan AstraZeneca dan sebagainya, jadi katalah seorang individu itu telah diberi vaksin AstraZeneca dos pertama. So dos kedua kemudian memerlukan vaksin yang sama. Jadi benda yang di mana kami perlu membuat perancangan dengan teliti lah, sebab ia memerlukan latihan kepada staf untuk pemberian vaksin ini. Setengah vaksin mungkin menggunakan secara IM ataupun cucuk secara ini, tetapi setengah vaksin mungkin cara lain dan sebagainya. Jadi benda penting. Jadi kami terpaksa merancang bersama beberapa pasukan-pasukan di peringkat lapangan untuk pasti vaksin apa yang akan kita berikan dahulu. Ya. Yang mana akan berikan bergantung kepada perolehan vaksin tersebut, keberadaan di pasaran ataupun berada di Malaysia vaksin tersebut. Jadi katalah vaksin Pfizer yang akan kita peroleh dahulu sebab kita dalam proses penilaian awal dan kita harap dia lulus dan dapat didaftarkan di bawah pihak berkuasa kawalan dadah. Jadi vaksin Pfizer akan kita berikan terlebih dahulu kepada rakyat Malaysia. Jadi dia bergantung juga kepada perolehan vaksin tersebut dan juga vaksin pertama, dos pertama diberi vaksin tersebut, kita akan bagi dos kedua jenis vaksin yang sama. Kita tak boleh berbeza, vaksin berbeza. Dan yang penting sekarang ialah staf juga perlu diberi latihan tertentu sebab katalah vaksin Pfizer dia memerlukan SOP yang mungkin berbeza, di mana mungkin cara simpanan vaksin, freezer dan sebagainya berbeza, suhu yang berbeza dan sebagainya. Dan dari segi ke mana untuk kita berikan vaksin dan sebagainya. Jadi perlu kami detailkan bersamalah dengan bersama pasukan yang akan berikan vaksinasi. Okey. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu diteliti dan juga perlu diperincikan dan juga diperhalusi dalam memastikan agar pemberian vaksin itu nanti dapat memberikan keadilan secara semua kepada seluruh rakyat Malaysia yang akan menjadi golongan sasar untuk pemberian vaksin itu. Datuk, Doktor, kita sekali lagi berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini. Warna apa yang sesuai untuk tema minggu ini? Tugas pertama Adrian adalah untuk mencari jenis langsir yang kalis cahaya dan panas tapi tidak bercanggah dengan dinding utama serta nampak serasi dengan perabot lain. Tiga, dua, satu. Wow. Kami menerbitkan program Panorama, Tubik Tinggi, Agrotech, program remaja, Infinity, Legasi Kecemerlangan. Di AD ini kami lebih khusus menerbitkan dokumentari. Sorotan sepanjang tahun 2020. Penuh informasi. Warna-warni Malaysia. Kita akur pandemik COVID-19 ni dia memberi impak kepada semua penerbitan. Saksikan rangkumannya dalam UMD Reload 2020.
Akademi Afiat, iaitu pusat latihan untuk usahawan yang boleh menongkah arus. Sejak tahun 2013 dengan nama PPE, ringkasannya ataupun Pejabat Penyelaras Ejen. Terdapat 200,000 pokok kurma dengan 45 jenis pokok yang berbeza. Saya sendiri pun ada buat studi di sudut Al-Quran tentang apa yang makanan Al-Quran sebut, contohnya zaitun, minyak zaitun. Madu terbaik daripada Kyrgyzstan ini adalah berkualiti tinggi. Sehubungan itu, sebagai inisiatif ketiga, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga 9.3 bilion ringgit. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran air lestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai 11.6 bilion ringgit. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Bersua kembali dalam bicara naratif di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Datuk, mungkin ada persoalan penting dan juga persoalan yang cukup utama untuk kita kemukakan. Adakah mereka yang ingin mendapatkan vaksin ini perlu bebas penuhnya daripada sebarang simptom ataupun gejala COVID-19? Ataupun ada juga yang mempertikaikan, kalau mereka itu sudah bergejala dan juga terkena jangkitan COVID-19, adakah vaksin COVID-19 itu dianggap sebagai penyembuh ataupun penawar kepada virus yang sudah ada dalam tubuh badan? Ataupun apakah sebenarnya fungsi vaksin COVID-19 ini dalam kita mengekang ataupun merawat COVID-19 itu sendiri? Okey, Datuk. Daripada awal tadi kita ada maklumkan betapa pentingnya kami untuk membuat perolehan vaksin ini. Upaya untuk mencapai herd immunity, at least 60% daripada total population. Ada 3 poin penting sini yang kita ingin tekankan. Kenapa kita perlu ambil vaksin ini? Pertama ialah untuk mengurangkan kadar morbidity dan mortality disebabkan oleh penyakit COVID. Kita tahu bahawa sekarang ini trend peningkatan kes dan juga kluster semakin meningkat di Malaysia, bukan di Malaysia tapi juga secara global. Dan kita tahu bahawa selain daripada langkah-langkah pencegahan kawalan, kesihatan awam yang kita laksanakan, vaksin adalah salah satu daripada cara ataupun di mana dapat membantu kita untuk mengurangkan penularan jangkitan ini. So, satu ialah untuk mengurangkan dia punya kadar mortality dan morbidity kes disebabkan oleh penyakit COVID-19 ini. Selain daripada itu, ia juga boleh mengurangkan kos rawatan, because apabila meningkatnya kes, meningkatnya kluster ini ataupun kematian, ia menyebabkan peningkatan kos untuk rawatan. Lebih ramai mereka yang positif, lebih ramai mereka akan dirawat di hospital, mungkin perlu rawatan lebih rapi di ICU dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan kos lagi tinggi sebab rawatan yang berpanjangan dan sebagainya. Dan juga ia juga akan memberi impak yang tinggi kepada ekonomi kita lah. Bila kos rawatan meningkat, dia akan menyebabkan impak kepada ekonomi. Dan yang penting ketiga ialah dalam masa tertentu kita juga vaksin ini boleh digunakan untuk kawalan
semasa wabak berlaku atau kluster berlaku di tempat-tempat berisiko tinggi. Jadi that's why saya lebih awal tadi saya maklumkan bahawa selain daripada public intervention yang kita laksanakan sekarang ini, vaksin adalah salah satu cara yang untuk kita protect atau lindungi rakyat Malaysia ini daripada mendapat jangkitan. Itu dengan apabila mereka mendapat vaksinasi, mereka akan hasilkan antibody sendiri, imuniti sendiri terhadap jangkitan ini. So kita harap penularan ini dapat diputuskan. Jadi antaranya ialah dia dapat mengawal wabak di mana kita dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan dalam komuniti itu. Itu penting tadi untuk capai herd immunity tadi. Ya. Saya teringat sebelum ini yang berbahagia Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia ada memberi amaran kepada rakyat Malaysia menyeru supaya kalau sekiranya mempunyai simptom ataupun gejala-gejala yang cenderung ke arah COVID-19 dinasihatkan memberikan declaration ataupun pengisytiharan sekiranya masuk ke kawasan-kawasan pusat perubatan dan sebagainya untuk membendung penyakit itu daripada berlaku. Berbeza pula dengan pelaksanaan COVID-19, adakah sekiranya seseorang itu ingin mendapatkan vaksin COVID-19 ini perlu untuk memberikan pengisytiharan tentang simptom, gejala ataupun penyakit-penyakitnya kepada doktor perubatan, dan bagaimana pula kaedah bimbingan dan latihan yang akan diberikan kepada pakar-pakar dan juga pegawai perubatan ini supaya dapat mengenal pasti rekod-rekod perubatan dan juga sejarah perubatan seseorang pesakit itu sendiri, doktor. Bagi menjawab soalan yang pertama dalam kita merancang untuk pemberian vaksin ini peraturan yang sama jugalah kita kenakan di mana sebelum sebenarnya apabila seorang kita merancang untuk menjemput publik menerima vaksin esok, kita menggunakan MySejahtera. Kita nak enroll untuk melicinkan pelaksanaan. Jadi setelah menerima perawatan ni tadi, kita akan klien kita ataupun publik ni tadi boleh membuat temu janji di manakah klinik yang mereka nak buat mengambil vaksinasi. Sama ada di klinik kita merancang sama ada vaksinasi ini boleh lakukan di klinik kesihatan secara berjadual dan dalam sesuatu tempat di mana sekiranya adalah lebih ekonomik untuk kami bergerak ke sesuatu lokasi, contohnya di satu pejabat yang agak besar, maka kami akan menghantar pasukan untuk memberi vaksinasi di sana. Yang ketiga, yang bagaimana Datuk kata, sekiranya perlu kawalan wabak, mungkin kita akan mengadakan mod secara kempen, kita akan ada secara besar-besaran. Tetapi walaupun kita ketiga-tiga cara ini, kita tetap mengutamakan saringan di pintu masuk semua lokasi kita. Di mana mereka yang berjalan ke pintu masuk klinik, kita ambil yang situasi ini, pertamanya mereka perlu mengesahkan mereka tidak bergejala. Yang kedua, kita semak suhu mereka dan mereka mesti tidak mengambil temperature lebih daripada 37.5. Sekiranya mereka tidak melepasi sarangan ini, kita akan hantar mereka untuk rawatan dan memberi mereka temu janji yang baru. Dan sekiranya mereka melepasi saringan ini, barulah mereka dibenarkan masuk ke tempat untuk pendaftaran vaksinasi. Di sini apabila mereka sampai ke tempat pendaftaran vaksinasi ini tadi, kita akan semak sama ada benarkah mereka ada sebab-sebab yang tidak membenarkan mereka untuk diberi vaksinasi. Hanya selepas mereka kita confirm mereka tiada masalah dan mereka membaca dan kita terangkan mereka bersetuju, selepas menandatangani borang kebenaran tadi, barulah kita boleh memberi suntikan. Itu prosedur kita lah, supaya kita tak mahu atas kepentingan kedua-dua pihak, untuk Kementerian Kesihatan dan juga untuk klien kita. Dan prosedur yang sama ini kita kira akan dilaksanakan di semua premis-premis lain yang akan bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan menjalankan vaksinasi. Dan soalan yang kedua tadi mengenai rekod, adakah rekodnya, kita semak bagi pesakit-pesakit kronik yang mempunyai rekod dengan mana-mana fasiliti kesihatan, adalah mudah untuk menyemak merekod mereka sebelum kita untuk mengetahui status sama ada mereka ada kontraindikasi ataupun tidak. Tetapi mereka yang tidak ada rekod kesihatan, kami sangat-sangat bergantung kepada pengakuan mereka sendiri. Secara lisan sebab itu kita mohon sesiapa yang ada masalah, contoh tadi alergi yang teruk, mohon untuk
memaklumkan kepada pengamal perubatan terlebih dahulu supaya dia boleh disemak, boleh ataupun tidak mengambil vaksin ini. Maknanya walaupun keinginan untuk mengambil itu, segalanya keputusan masih lagi tertakluk kepada pegawai perubatan yang akan melakukan penilaian dan juga asesmen itu. Datuk, adakah risiko atau kebarangkalian tubuh badan akan menolak vaksin yang diberikan ke dalam tubuh badan itu, dan adakah kebarangkalian juga akan ada reaksi-reaksi yang keterlaluan oleh antibodi badan terhadap vaksin yang diberikan? Okay, berdasarkan kepada pemantauan atau kajian yang diadakan oleh syarikat pengeluar dan juga negara yang telah mengurusi vaksinasi, I think Dr. Seratu juga telah menerangkan bahawa so far vaksin yang mereka terima ini tidak menunjukkan side effect yang begitu besarlah, yang severe, yang teruk sebagainya. Walaupun baru ini kita dapati mendapat berita daripada artikel menyatakan terdapat di mana terdapat 6 kematian, kes kematian. Nah, begitu apabila kita baca dan teliti maklumat itu, sebenarnya daripada 6 ini, 4 daripada kes meninggal ini adalah sebab di kalangan mereka yang tidak mengambil vaksin. Because dia ada 2 kumpulan. Apabila mereka buat kajian ini, pemantauan, mereka akan beri suntikan vaksin ini kepada kumpulan tertentu, iaitu sebagai kawalan, satu lagi yang beri suntikan vaksin sebenarnya. Jadi daripada 6 kes tersebut, 4 kes ini, kematian ini di kalangan mereka yang bukan mendapat vaksin COVID-19. Mereka 2 lagi tu apabila mereka menjalankan kajian ataupun investigasi selanjutnya, dapati mereka meninggal bukan disebabkan oleh vaksin, tetapi disebabkan oleh heart attack. Jadi kita lihat setakat ini, bahawa masa ini tidak nampak lagi kesan yang begitu teruk lah, kesan daripada pengambilan vaksin ini. Namun begitu, saya pasti bahawa semua kementerian mereka yang telah pun memulakan imunisasi vaksinasi ini kepada rakyat mereka akan mula memantau dari segi keberkesanan dan juga side effect ke atas vaksin ini. Itu juga ada syarikat pengeluar vaksin ini masih lagi meneruskan kajian sebenarnya. Mereka masih lagi meneruskan kajian, walaupun mereka telah pun mengeluarkan vaksin, tapi mereka masih lagi memantau dari segi keberkesanannya, dari segi transmisi, adakah mereka boleh mencegah transmission of jangkitan penyakit ini, dari segi adakah dia boleh mengurangkan penyakit ini dan sebagainya. Jadi benda ini masih berterusan sebab benda ini adalah vaksin baru. Jadi banyak perkara yang perlu kita ketahui lagi, belum diketahui. Even walaupun sekarang kita kata saya telah mendapat vaksin COVID, katalah kemudian tetapi namun begitu, saya juga masih terus kena amalkan norma-norma baru. Sebab ini pasti, because kita tahu bahawa tidak ada satu vaksin pun yang kata 100% memberi protection, not 100% protected. Jadi kita tahu bahawa konsep yang public health intervention itu amat penting. Norma-norma baru itu mesti dilaksanakan seterusnya walaupun telah pun menerima vaksin ini. Menyentuh tentang kita masih lagi perlu melaksanakan prosedur standard operasi yang telah digagaskan oleh pihak MKN dan KKM, memakai pelitup separuh muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Ada juga persoalan yang terbit. Mungkin ini belum lagi diumumkan oleh pihak KKM ataupun pihak kerajaan. Tetapi sekiranya seseorang sudah mendapatkan vaksin, ada declaration formnya dan juga ada borang pengesahannya itu, adakah pengesahan yang beliau sudah mendapatkan vaksin itu boleh menggantikan prosedur proses seperti swab test dan juga proses kuarantin sekiranya ingin keluar negara dengan mengatakan, saya sudah mengambil vaksin dan saya tidak perlu melalui swab test ataupun kuarantin. Jadi adakah penggantian seperti itu akan dibincangkan kelak dalam menilai prosedur yang akan dilakukan? I think soalan ini amat pentinglah saya lihat, because kita tahu bahawa vaksin adalah vaksin yang baru dan seperti saya maklumkan lebih awal tadi bahawa kita belum betul-betul mendapat maklumat yang betul-betul detail, lengkap mengenai dari segi keberkesanan jangka panjang. Sebab kita penting nak tahu bahawa tahap immunity dia, berapa lama boleh tahan level immunity kan, berapa lama period dia, setahun, 2 tahun, ataupun keberkesanan dia, adakah dia boleh mencegah penularan jangkitan di kalangan masyarakat dan sebagainya, ataupun dia dapat mengurangkan jangkitan ini dan sebagainya. Jadi perkara ini masih lagi dipantau dari segi termasuklah keberkesanannya vaksin ini, dari segi kualiti dan sebagainya. Jadi sebab banyak vaksin dihasilkan, perkara ini perlu lagi masih dipantau. Oleh itu apabila kita membuat perbincangan dengan pihak WHO juga mengatakan bahawa walaupun kita telah menerima vaksin ini, walaupun telah ditulis, direkodkan bahawa seorang ini telah mendapat vaksin COVID-19 2 dos, katalah telah komplit sebagainya. Namun tetapi perkara ini
ia tidak lagi boleh dikecualikan daripada kita laksanakan langkah-langkah intervention kita laksanakan tadi itu. Maknanya kita masih kekal juga terus kena laksanakan langkah-langkah pencegahan kawalan tadi. Termasuklah katalah sekarang prosedur kuarantin, prosedur swab dan sebagainya. Buat masa ini kita perlu kekalkan kerana kita belum mempunyai bukti kukuh lah, data yang kukuh, sehingga satu masa nanti apabila mungkin pihak WHO akan mengeluarkan saranan mengatakan vaksin ini memang boleh memberi protection, tidak perlu melaksanakan kuarantin dan sebagainya, Dewan bergantung kepada data semasa itu. Mungkin lebih banyak maklumat, data atau kajian yang akan dihasilkan pada masa-masa akan datang. Jadi perkara ini masih lagi juga dibincangkan di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga agensi-agensi yang berkaitan di dalam negara ini, dan kita akan terus memantaulah dari segi vaksin ini, development of this vaccine. Sebab itu pengumpulan data dan juga libat urus masyarakat juga penting dalam memberikan keputusan yang lebih tepat untuk kita melihat perkembangan pemberian vaksin itu sendiri terhadap komuniti. Datuk dan juga doktor, kita akan berjeda seketika sekali lagi, semuanya kembali seketika nanti dalam Bicara Naratif. Sudah menonton penginapan unik, satu-satunya rancangan yang dibawakan khas untuk anda yang menginginkan satu penginapan yang berbeza. Pengalaman tersebut akan saya bawakan kepada anda agar anda sendiri dapat menilai, melihat sendiri dan menikmati pengalaman yang baru dan unik. Jadi untuk anda yang inginkan satu pengalaman yang baru dan berbeza, teruskan bersama saya untuk menyaksikan penginapan unik. Akademi Afiat, iaitu pusat latihan untuk usahawan yang boleh menongkah arus. Sejak tahun 2013 dengan nama PPE ringkasannya ataupun Pejabat Penyelaras Ejen. Terdapat 200,000 pokok kurma dengan 45 jenis pokok yang berbeza. Saya sendiri pun ada buat study di sudut Al-Quran tentang apa yang makanan Al-Quran sebut, contohnya zaitun, minyak zaitun. Madu terbaik daripada Kyrgyzstan ini adalah berkualiti tinggi. Coronavirus dia ada dia punya spike ni. Spike ni merupakan corona dia. Jadi virus COVID-19 ini pada keadaan bila dia menjangkiti pada orang, jadi keseluruhan virus ini dia akan memasuki saluran pernafasan kita dan dia akan merosakkan pelbagai sel dalam badan kita, terutama organ-organ yang tertentu ya. Jadi kalau kita nak mengajar badan kita untuk mengenal virus ini, itu kita perlu menyediakan satu persediaan biologi yang kita panggil vaksin. Jadi vaksin tu kalau kita dalam keadaan yang biasa, virus itu akan menjangkiti kita, tapi kalau vaksin tu kita mengambil bahan ataupun ejen ataupun protein yang tertentu daripada virus ini yang tidak dapat menyebabkan penyakit tetapi dapat mengajar badan kita untuk mengenal virus itu. MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus
dengan allowance bulanan dinaikkan daripada RM625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah RM60 juta dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak RM29 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan Sekolah Pondok. Masih lagi setia bersama kami dalam bicara naratif di saluran berita RTM dan juga di TV1. Datuk, sebagai mengakhiri dan juga dalam berbaki sedikit masa ini, hasrat kerajaan dalam menjadikan vaksin ini sebagai keutamaan untuk seluruh rakyat Malaysia perlu disokong secara sepenuhnya. Jadi dalam hal ini, apakah harapan KKM dalam melihat dan juga menilai walaupun ia tidak diwajibkan, tetapi sokongan 100% rakyat Malaysia itu amat diperlukan supaya sekurang-kurangnya kita mencapai tahap peratusan herd immunity dalam pemberian vaksin, Datuk? Okay. Ya, memang menjadi harapan kerajaan, bukan hanya Kementerian Kesihatan Malaysia tapi juga kerajaan. Kalau kita tahu bahawa sekarang ini kes memang menunjukkan peningkatan, trend peningkatan kes dan juga kluster yang berlaku di dalam negara. Kerajaan telah melaksanakan banyak langkah-langkah pencegahan dan kawalan, bukan hanya oleh KKM tetapi juga semua kementerian agensi berkaitan. Jadi dengan additional measures yang kita akan laksanakan, kita cuba tekankan sini ialah pengambilan vaksin. Kita harap dengan pengambilan vaksin ini, rakyat Malaysia akan diberi perlindungan daripada jangkitan COVID dan juga akan dapat memutuskan peran jangkitan dalam komuniti. Sebab itu kita tekan di sini bahawa kita amat menggalakkan, kita amat berharap bahawa rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas nanti, apabila kerajaan telah memulakan enrolment untuk diberi vaksinasi, apabila vaksin telah berada di dalam negara dan kita telah mulakan pelaksanaan imunisasi ini, kita amat berharap bahawa mereka-mereka yang dewasa berumur 18 tahun ke atas tampil ke hadapan dan kita akan mula mendaftar mereka ini untuk memulakan proses vaksinasi mengikut sasaran-sasaran tertentu. Seperti saya nyatakan tadi itu, sasaran pertama, kategori pertama, kedua dan ketiga tadi itu ya. Dan di sini kita mengharap supaya dengan apabila kita mendapat sokongan sepenuh daripada rakyat Malaysia, kita dapat membantu menangani transmisi ataupun penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Dan kita harap kita dapat menangilah peperangan ini. Kita tahu bahawa sekarang ini kita masih lagi belum menang bagi menghadapi pandemik COVID-19 ini dalam negara, tetapi kita mesti menang. Tetapi kita memerlukan tanggungjawab komitmen setiap individu, ahli keluarga, komuniti dan semua pihak supaya sama-sama dengan kerajaan, bersama-sama dengan Kementerian Malaysia untuk menangani COVID-19 ini. Bukan hanya bergantung pada vaksin, tetapi juga semua prosedur yang telah termasuk nama-nama baru yang telah kita sarankan supaya mereka budayakan, bukan hanya kita faham tapi juga hendaklah dibudayakan dalam kehidupan seharian. Walk the talk. Yes. Doktor, sebagai kesimpulannya juga, beberapa perkara yang telah diasaskan oleh pihak kementerian iaitu MySejahtera dan juga pengesanan kotak rapat itu, apakah antara lain harapan dalam terus mematuhi perkara-perkara seperti berikut walaupun kita sedang menantikan vaksin COVID-19? Ya, sebab MySejahtera ini pada masa akan datang dia bukan sahaja untuk contact tracing dan sebagainya, tetapi kita mohon semua mereka yang berhasrat, kalau boleh ke semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas, mohon untuk mendaftar dan mengaktifkan MySejahtera, kerana MySejahtera ini adalah satu aplikasi yang akan kami gunakan untuk menjemput mereka datang mendapatkan imunisasi. Sebagaimana yang Datuk maklumkan tadi, kita akan buat perfasa. Jadi kita akan fasa pertama kita jemput dulu pengamal frontliners kita. Kemudian kita jemput fasa kedua dan ketiga insya-Allah. Tetapi yang paling penting untuk memudahkan, tak perlu berebut, daftarlah dengan MySejahtera. Dan mereka yang risau di mana ibu ayah mereka tidak ada MySejahtera, mereka boleh meletakkan ibu ayah mereka sebagai orang yang dijaga dalam MySejahtera, dan apabila dijemput warga berusia lebih dari 60 tahun, anak ini akan menerima jemputan juga. Jadi amat diharapkan semua warga kita berumur 18 tahun ke atas daftarlah dengan MySejahtera.
Kerjasama semua pihak amat diperlukan. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Dr. Nurhayati binti Rosli dan juga Dr. Saya Datuk Nurbaya Buang yang bersama dengan kami. Juga terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan itu menutup bicara naratif untuk 1 Januari 2021 dan alhamdulillah terima kasih atas perkongsian anda dan juga kesediaan anda bersama kami di saluran berita RTM dan juga di TV1. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.